2 pula dia bagi cos theta. Okey. Bila diberi kita kan negatif, kita kena tentukanlah dia negatif ni cos berada di sukuan mana. Theta ni berada di sukuan mana? Siapa boleh jawab? Ni, bila cos negatif. Tengoklah pada ingat balik ni. Add sugar to coffee ni. Cos negatif kat mana ni? Siapa boleh jawab? Baik, senyap je. Dekat bawah. Di sukuan ke berapa? Awak tak boleh bawah. Okey, kat sini adalah sukuan. Ini adalah, kan kita dah belajar ada 4 sukuan kan? Ini adalah sukuan 1. Yang ini sukuan 2. 4, 4. Sukuan 3 dan sukuan 4. Sukuan keempat. Jadi cos negatif dia ada 2 tempat. Daripada 4 sukuan ni, positif, dia negatif ada di sukuan mana? Yang mana yang tak ada cos? Yang ini adalah yang positif ya. Ni add sugar to coffee. Sukuan 1 ni semua positif. Tan, sin dan cos adalah positif. Ni sukuan 1. Sukuan 2 sin sahaja positif. Sukuan 3 tan sahaja positif. Sukuan 4 cos sahaja positif. Ini awak kena hafal lah. Dia tak akan bagi dekat dekat depan kertas SPM kita nanti, dia tak beri. Awak kena hafal. Jadi kalau cos theta ni negatif, maksud dia berada di sukuan mana? Yang negatif. 2. Yes, 2 ataupun 3. Jadi sekarang ni awak tekan dulu. Kita cari dulu berapa sudut rujukan dia. Cari nilai sudut. Ini langkah pertama, cari nilai sudut, tekan kalkulator. Tapi bila awak dah tekan shift cos, negatif ni jangan tekan ya. Negatif tu dia beritahu kita untuk tentukan sudut ni berada di sukuan mana So sekarang kita tekan, sama-sama tekan shift cos 0.4226 sama dengan, so dapat berapa tu? Awak akan dapat 65 point something kan? Sebab kita nak 65.00. Banyaklah kan. So kita ambil 65 darjah sahaja. So sebab itu kita tulis sini. Itu adalah theta. 65 darjah itu adalah sudut theta dia. Jadi sekarang ni kita pergi kepada sukuan kedua dan ketiga. Kalau 65 darjah tu sebenarnya dia berada, itu adalah nilai sudut rujukan kan. Saya dah kata kalau awak cari, awak dapat nilai sudut itu adalah sudut rujukan sepadan. Maknanya kalau di sukuan kedua, sudut dia adalah yang dikira daripada X ke garisan tu kan. Ini adalah sudut 65 darjah. Faham tak? Sudut rujukan sepadan. That's why saya cakap daripada awal kelas, kena faham apa maksud sudut rujukan sepadan. Kita akan guna dia sampai akhir bab. Maths ni memang dia is continuously. Bukan belajar itu tak faham tak apa. Sebab kalau tak faham yang itu, dia akan effect pada the next topic kan. Okay. So kita tahu di sukuan kedua dia berada di sini, dan untuk dapatkan theta dia mestilah 180 darjah ni tolak 65 darjah. So kita dapat 150 darjah. Lagi satu, theta kita ni berada di sukuan ketiga. Sukuan ketiga kita kena letak, macam mana kita letak dia, kita tahulah bahawa 65 sudut rujukan sepadan adalah dari sini ke sini kan. Ini adalah 65 darjah. Tu yang kita dapat ni. 180 darjah campur 65.
itu adalah nilai bagi sudut theta dalam sukuan ketiga. Boleh tak? Okey, ada soalan setakat ni. Konsep dia senang je. Bila diberi nilai tu, sebenarnya sudut itu adalah sudut rujukan sepadan. So, awak kena letakkan dia di sukuan yang betul, baru awak akan dapat jawapan. Okey? Boleh? Faham? Oh, saya tanya ni, Firdaus. Faham. Okey, Alhamdulillah. So, kau faham, boleh kita pergi the next contoh ni, tan pula. Tan theta, okey, tan theta. Lepas tu kita kena buat seperti biasalah. Kita mula carikan sudut rujukan sepadan dia dengan tekan kalkulator lah. Semua tekan. Shift tan 1.4826. So awak akan dapat berapa? Hannah Mukhlis, kalkulator awak menunjukkan berapakah nilai sudut rujukan sepadan tu? Mana Hannah Mukhlisah? 56. 56 kan. So 56 darjah ni lah, tulis kat situ. Ini adalah sudut theta dan kita tahu bahawa kalau tan negatif, dia akan berada pada sukuan yang ke berapa? Amsyah? Tan adalah negatif. Tan dekat mana tan negatif ni? Sukuan ke berapa Amsyah? Ada 2 tempat. Dia mesti ada 2 sebab awak akan dapat 2 jawapan. Amsyah mana ni? Goreng ayam ke apa? Tak ada. Oh, sudah hilang ni. Diana. Ada. Izzuddin lah. 24. 24. Yes, bagus. Ini ingat ya, jangan tak ingat. Okey, bagus. Jadi kita startlah lukiskan. Apa dia? Siapa cakap tu? Tak ada apa juga. Udin. Izzuddin cakap apa Izzuddin? Okey, lukiskan 56 darjah. Kita tahu. Awak tahu kan dekat mana 56 darjah ni sepatutnya pada sukuan kedua kan? Dekat sini, kat bawah ni lah. Macam yang atas-atas tu lah. Dan untuk dapatkan theta 180 darjah, tolaklah 56. Dapat 124 darjah. Lagi satu pada sukuan keempat. Sukuan keempat nak dapatnya adalah 360 darjah. Tolaklah sudut rujukan tu. Okey. Boleh ya? Okey, senang aja ni. Next. Cikgu. Ya. Izzuddin, kenapa? Kalau kan dia kan kita kira-kira dia dapat contoh 1, 2, 4 kan suku 2 kan. Ya. Lepas tu? Lepas tu nak kena tanda. Nak tanda tu guna protector. Oh, tak payah. Ini awak nak dapatkan jawapan ni, ini adalah sekadar lakaran je awak buat. Yang kita nak, soalan nak adalah jawapan theta ni, faham tak? Ini kita nak lakar je lah, sebab kita nak tentukan dia dekat mana. Kalau otak awak bijak, awak tak payah lakar pun dapat, tak apalah. Okey? Tak perlulah nak guna tu buang masa pula kan. Okey. Betul. Next question, contoh 7. Kita nak tengok contoh 7. Ini bentuk soalan dalam exam ya. Tadi kita tengok dia macam dia tak ada bagi apa-apa. Okey, soalan contoh ni dia kata rajah sebelah QRS adalah garis lurus. Dia bagi dah QS 8 cm dan QR sama dengan QS. Jadi saya dah letaklah sebab QR ni sama dengan RS. Jadi 8 bahagi 2. So QR ni dapat 4. Dan kalau teorem Pythagoras kan, segitiga bersudut tegak ni, kalau sini 3, 4, sini 5. Mesti 5 kan? Okey.
Lepas tu hitung, dia suruh hitung cos X. Cos X. Kat mana X? Awak tengok ya. X ni dia adalah kita tak boleh lah ambil X, kita akan ambil sudut P, betul tak? Sudut P ini manakala X ni adalah sudut yang lebih besar daripada 270 darjah tapi kecil daripada 360 darjah, dan P ni kita akan gunakan sudut yang P lah sebab dia berada dalam segitiga bersudut tegak, bersudut tepat ni. Ya? Itu memang kaedah dia lah, walaupun dia suruh cari cos X. Kan kita belajar sudut rujukan sepadan, baru je kita belajar kan. Okey. So langkah yang pertama nak jawab soalan ini saya dah dapat dah, kita dah dapat dah kan 3, 4, 5. So untuk dapatkan cos theta ni, tengok ni, kita akan guna sudut QPR kat sinilah. Kita ambil dekat sini, cos dia adalah dalam segitiga ni bersebelahan bahagi hipotenus, iaitu 3/5. Dan kalau sukuan keempat ni, sukuan keempat kan, cos tu adalah positif kan. Jadi positif lah. Sudut QPR ni adalah sudut rujukan sepadan bagi sudut X. Okey, faham tak? So dah dapatlah jawapan untuk contoh ni. Cos X ni adalah 3/5. Ya, kita ambil sudut rujukan sepadan dia. Okey, next yang B ni tan Y. Awak tengok Y ni berada dekat luar ni, tapi kita ambil sudut rujukan sepadannya adalah yang bahagian dalam ni kan. Yang ni. Ya, yang dalam ni. Ni adalah sudut rujukan sepadan untuk Y. Jadi kalau kat sini nak dapatkan sudut ni, kita tengok dalam segitiga ni lah sudut rujukan kita. Dan kita tahu tan ini, sudut di sini dia berada di sukuan kedua. Kalau sukuan kedua, tan adalah negatif kan, add sugar to coffee, sukuan kedua tan negatif, jadi dia akan jadi negatif jawapan kita. Tan negatif bertentangan per bersebelahan, jadi 3/4. So inilah jawapan dia. Okey, boleh? Ada soalan? Tak ada. Okay, very good. So kita pergi yang terakhir sekali, contoh 8. Contoh 8 ni soalan dia memang kebat sikit, tapi dia lukis bentuk apa pun awak permudahkanlah. Macam kat sini dia kata sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik dengan panjang 15 cm seperti ditunjukkan darjah sebelah. Lepas tu lengan robotik itu diprogramkan untuk pindahkan satu objek dari titik P ke Q, dari P nak bawa ke Q. Diberi bahawa yang atas ni sebenarnya tak ada benda pun panjang-panjang ni kan. Yang kita nak tahu ini saja, dan akhirnya kalau tak nak baca atas ni pun tak apa. Apa yang dia nak sebenarnya kan. So dia kata cos theta sama dengan ni. Kita baru je belajar tadi kan, bila diberi cos sesuatu sudut itu adalah bila kita dapat theta, theta itu adalah sudut rujukan sepadan. Kena tahu nak letak kat mana. Itu yang paling penting. Ya, ingat ya. Itu adalah konsep asas dia. Jadi untuk menjawab soalan ni, kita permudahkanlah rajah tangan robotik ni. Tangan dia lukislah dalam bentuk yang mudah kita faham. Tapi sama je lah kan, ukuran diberi 15 ni. Sekarang ni soalan dia adalah dia suruh kita cari sudut theta. Sudut theta ni adalah yang ini, theta. Ya. Dan dia beri dah cos theta. Jadi kalau diberi cos theta, kita terus boleh dapat theta, betul tak? Tadi macam kita dah buat tu. Kita tahu kalau cos theta ni negatif,
Dia memang berada dalam sukuan kedua. Ya. Tetapi kita akan kiralah sudut rujukan dulu. Sudut rujukan ni macam tadilah, macam biasa. Shift cos 0.866 dapat 30 darjah. 30 darjah. So maksudnya sudut rujukan ni, ini adalah 30 darjah, ini adalah sudut rujukan sepadan. Ya. Sudut rujukan sepadan kalau dekat dekat sini pada rajah ni dia berada di sinilah. Kan? Mesti dikira daripada paksi X sebab dia dalam sukuan kedua. Ni. So ini adalah 30 darjah. Okey. Okey. Tapi dia nak sudut theta, kan? Theta dia dah beri dah kat sini. Thetanya adalah di sini. Maksudnya yang inilah dia nak. So dapatlah kita ambil, kita dah tahu sudut sini, jadi kita boleh dapatlah sudut theta ni. Jadi inilah jawapan dia. 180 darjah tolak 30 darjah. So ini adalah sudut jawapan untuk theta. Kita dah jawab dah satu soalan, soalan pertama. Dan yang kedua dia nak kita cari jarak, kan? Jarak titik P dan Q. Inilah P ke Q ni, berapa ukuran dia? Ini kita kena main segitiga je lah. Segitiga bersudut tegak ni. Jadi kita tak tahu, kita nak cari. Kan, kita nak cari apakah panjang bagi QP. Ini simple maths je sebenarnya. Ni kan yang ini. Panjang QP. Jadi kita akan gunakan segitiga yang diberi ni. Segitiga yang besar ni. Iaitu segitiga QRP. Segitiga QRP. Apa ya? Okey. Jadi langkah yang pertama kita nak buat, kita nak cari panjang QP. Kita kena tahu sudut, katakan kita tahu sini 90 darjah. Okey, kita akan buat cari ni, gunakan sudut alfa ni. Ya, alfa ni 30 darjah ni. Ni sebab kita nak dapatkan panjang untuk ni sebenarnya. Kita kena guna teorem Pythagoras, kan? Nak dapatkan panjang yang ini, kita kena tahu panjang yang ini. Ni QR dan panjang RP. Baru dapat panjang QP sebab kita guna teorem Pythagoras, kan? Jadi kita gunalah segitiga yang kecil ni dulu untuk dapatkan panjang QR. Jadi ni 30 darjah bertentangan bagi bersebelahan, bertentangan bagi hipotenus. Bertentangan, okey. Bertentangan bagi, dia ambil 30 darjah kat sini. Sin adalah bertentangan bagi hipotenus sepatutnya. Betul tak? Contoh. Tengok kat sini. Kalau sin 30 darjah, 30 darjah kat sini kan. Sin adalah bertentangan QR per hipotenus. Yes. Nampak tak? Hipotenus ni adalah 15 sebab dia adalah sama. Dia jejari sama dengan QP, OP ni. Ni sama. So kita tahu 15. Dan kat situ buatlah darab silang, dapatkan QR. Darab silang kan yang ini kan. Darab silangkan. Ni darab silangkan dia. Jadi 15 darab dengan sin 30 darjah sama dengan QR. Sebab tu kat sini jadi QR sama dengan 15 darab dengan sin 30 darjah. So ni tekan kalkulator lah. 15 darab dengan sin 30 darjah dapat 7.5 cm. Jadi
Kita dah dapatlah QR ni 7.5. Ya. Kita kena cari pula OR ni. Ya, sebab kita nak dapatkan RP keseluruhannya. Jadi OR, untuk dapatkan OR kita guna jugalah sudut 30 darjah ni. Oh, yang ini saya terlupa nak cakap. Sin 30 darjah ni awak boleh sama ada tekan kalkulator ataupun rujuk ni kita dah tahu dah sin 30 darjah adalah setengah. Tapi kalau dah tak ingat, tak apa, awak tekan je kalkulator. Jawapannya sama. Jadi terusnya kita cari cos untuk 30 darjah, iaitu bersebelahan bahagi hipotenus. Bersebelahan ni yang kita nak cari ni, OR. Sini kan. Lepas tu darab silang lagi sekali. Kita akan dapat OR sama dengan 12.99. Okey, dah dapat dah panjang OR dan RP. Bolehlah cari panjang ni QP ni. Guna teorem Pythagoras lah. PQ kuasa sama dengan punca kuasa 2 7.5 kuasa 2 campur dengan 2.2 yalah, awak tengok dekat sini berhati-hati. PR ni, panjang PR ni awak kena campurkan 15 dengan 12.99. Sebab itulah kita dapat PR ni 27.99. Ya. Okey, so kira dan dapatlah panjang untuk QP. Okey, ada soalan? Boleh? Boleh ke? Untuk hari ni saya nak awak hadamkanlah yang 3 contoh ni sahaja untuk awak menjawab soalan latihan hari ini, hari Khamis. Boleh? Saya akan bagi soalan latihan yang perlu awak buat. Dan yang tak buat lagi latihan awak, tolong siapkan ya. Kalau nak berjaya, tak ada latihan yang tak buat. Tak siap maksud saya. Saya tengok ramai lagi yang tak hantar latihan, especially 5M. 5H ada yang dah hantar, bagus. Saya tak senarai je nama tu. Nanti stres pula, ada yang bunuh diri pula kan. Ya. Ini untuk awak ya, sebab SPM dah tak lama lagi, insya-Allah ya. Yang buat latihan, yang gigih datang ke kelas, memang saya doakan A untuk awak semua. Ya. Ada juga kadang-kadang yang tanya saya tengah-tengah malam, kadang-kadang saya tak terbaca tu, next bila saya terbaca baru saya jawab. Okey. So untuk hari ni itu saja, dan check Telegram kelas masing-masing untuk soalan hari ni Awak sila siapkanlah kelas awak sampai 1.30. Patutnya awak buatkan latihan tu dan terus hantar, dan tak perlu awak nak berhutang dengan saya. Kan? InsyaAllah awak boleh lulus dengan cemerlang. Okey, ada soalan lagi? Ada mana-mana yang tak jelas? Tak ada, cikgu. Okey, bagus. Cikgu. Ya. Kerja yang cikgu bagi hari Isnin tu hari apa tak ingat. Yang mat pagi 8 lah cikgu kan. Saya dah siapkan dah, tapi saya lupa nak hantar gambar. Okey, hantar. Awak siap bila hantar je. Itu adalah usaha awak kan. Allah tengok usaha yang kita buat. InsyaAllah boleh berjaya. Bila siap hantar, katakan ada yang latihan lepas-lepas tak siap, tak buat lagi, buat ya. Dan hantar. Okey? Okey, terima kasih pada semua yang hadir. Dan lepas ni tolong sambunglah ya dengan latihan. Jangan sambung tidur. Okey, terima kasih semua. Tak tidur. Sambung lunch. Sambung tidur ke sambung main PUBG ni? Din, tolong duduk mic ni. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, cikgu. Baik, Bye.